Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang pakaian tradisional Kelantan. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri, Nur Fazlini binti Muhammad. Seterusnya ialah Pak Nini Parameswaran, Khairul Nisa Ilmi binti Muhammad Noor, Muhammad Arif Putih bin Muhammad Adel, serta Ahmad Amirul Fahmi bin Muhammad Azdi dan akhir sekali ialah Rishika, anak perempuan Jagannatha. Apakah yang dimaksudkan dengan pakaian tradisional? Pertama sekali, pakaian ditakrikan sebagai penutup untuk badan dan anggota serta tangan, kaki, kasut, sandal, boot dan kepala. Pakaian bertindak untuk melindungi badan manusia daripada keterlaluan cuaca, ciri-ciri persekitaran yang lain serta atas alasan keselamatan. Tetapi, setiap pakaian juga membawa maksud kebudayaan dan sosial. Manakala tradisional bermaksud bersifat atau bercorak tradisi yang melibatkan masyarakat, merangkumi umat manusia, kelompok manusia, komuniti, bangsa, kaum, suku, puak, kumpulan etnik, ras, orang ramai, halayak ramai, penduduk dan juga mujtama'. Pakaian tradisional Kelantan terdiri daripada busana Cik Siti Wan Kembang, Desta, Semuta dan juga busana Diraja. Selamat sejahtera. Saya Padmini Parameswaran C21A2412. Hari ini saya ingin membentangkan tentang asal-usul busana Cik Siti Wan Kembang. Latar belakang Cik Siti Wan Kembang. Cik Siti Wan Kembang merupakan di antara pemerintah wanita tempatnya pernah memerintah bagi bahagian wilayah negeri Kelantan. Tempat pemerintahan baginda berada di kawasan Gunung Cintawangsa, Ulu Kelantan bagi Empayar Legasi Kesultanan Kerajaan Beraja di Kelantan. Baginda juga diceritakan melalui penceritaan cerita kisah sejarah sering diceritakan oleh rakyat tempatan kawasan berkenaan yang masih di dalam proses perekodan bukit arkeologi serta masih dalam situasi keadaan dalam ekspedisi bagi mencari fakta dan juga bukit zahir yang lebih lanjut bagi menjelaskan pernyataan lebih jauh serta lebih lengkap atau lebih padat dengan fakta mengenai sejarahnya. Baginda juga pernah memerintah di satu negeri yang bernama Negeri Taman Serenda Sekebun Bunga Cerang Tegayung dengan gelaran Seri Maharaja Puteri. Namun begitu, baginda diputerikan pada tahun 1580. Seterusnya, busana Cik Siti Wan Kembang merupakan pakaian raja perempuan yang memerintah negeri Tanah Serenda Sekebun Bunga Cerang Tergayung iaitu satu daerah di Kelantan pada abad ke-17. Menurut sejarah, pakai kembang adalah pakaian awal orang Melayu sebelum wujudnya pakaian berjahit. Ketika kaum wanita di negeri lain mula memakai baju kurung dan kebaya, wanita Kelantan masih mengutamakan pakaian kembang. Berbeza dengan kembang basahan, pakaian ini masih tampak sopan dan memaparkan ciri yang menarik jika digayakan dengan baik. Kain yang biasa digunakan adalah daripada jenis punca potong yang terdiri daripada sehelai kain panjang yang mempunyai punca kain di kedua-dua belah hujung. Sebagai pakaian yang istimewa, pakaian ini masih lagi dipakai pada masa kini oleh orang tertentu seperti Ratu Cantik dan penari. Busana ini umumnya masih sama dengan cara pemakaian era sebelumnya, tapi penggunaan saiz dan cara meletas selendang atau kelubung saja berbeza. Penggunaan kain kelubung
Ini menjadi sangat penting bagi untuk memutus bahagian bahu, tangan, kepala dan belakang. Memakai sekaligus membuatkan pakaian kelihatan lebih sopan dari era sebelum ini. Cara ini dipercayai berkait rapat pengukuhan agama Islam di negeri Kelantan. Ikatan kain bagi pakaian Cik Setiawan Kembang ini lebih teliti pada susunan lilitannya bagi melahirkan bentuk yang unik dan klasik. Kain sarung terdiri daripada kain songket jong sarat yang lebih bernas emang, lipat beribu atau ikatan seribu pancung ke bawah lipat di bahagian hadapan bagi menyenangkan pergerakan dan memapatkan ria ombak kain yang beralur pada apabila pakai melangkahnya. Terima kasih. Kain kelubung, selendang ataupun sebai. Yang kedua adalah kain kembang, iaitu kain yang menutup dada yang mempunyai punca potong. Yang ketiga adalah kain sarung, iaitu songket yang diikat seribu pancung ke bawah. Alright, so selanjutnya kita akan lihat pada pakaian, kelengkapan dan hiasan kepala. A adalah pemelih ataupun mahkota, B adalah bunga mala, kemboja dan campur ikat berjuang. C adalah sunting mala, D adalah cucuk sanggul berjurai, E adalah dokoh, F adalah pontoh, G adalah gelang kaki ataupun pakat, H adalah tali pinggang berpending, I adalah keris hulu ataupun hulu tanjung pekaka, contek tanduk kubah balar, J adalah gelang tangan, cerai tujuh, dan K adalah cenggai ataupun dipanggil sebagai canggoi. So material yang digunakan adalah cotton yang selesa dan sedap untuk dipakai. Dan warna yang dipilih adalah warna yang terang dan menarik perhatian seperti oranye, merah, kuning, hijau dan peach. Fungsinya adalah untuk melambangkan pekerjaan si pemakainya, iaitu bersesuaian dengan keadaan dan situasi sesebuah tempat kerja. Biasanya semutar akan dibuka semula untuk menyapu peluh ataupun digunakan untuk mengipas badan apabila berehat dari bekerja, disampingi bertujuan untuk melindungi diri daripada panas terik cahaya matahari. Kain ini juga digunakan untuk menutup jenazah. Kaedah pemakaian. Semutar kebiasaan dililit 3 balutan yang menggambarkan 3 juzuk manusia, iaitu fizikal ataupun tubuh badan, roh dan hati. 3 juga merujuk pada juzuk Islam, iaitu Islam, iman dan ihsan, yang diajar cara berwuduk, iaitu 3 kali basuh bila berwuduk. Motif reka bentuk. Motif flora. Ia diinspirasikan daripada tumbuh-tumbuhan seperti pucuk rebung, bunga kenanga, bunga ros, bunga raya dan lain-lain. Maksud daripada motif yang digunakan mengandungi unsur-unsur keindahan, unsur flora dan bagi melambangkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan alam semula jadi. Reka bentuk. Kain yang dipotong bentuknya menjadi segi 4 tepat dengan ukuran panjang daripada 1.4 meter hingga 1.80 meter. Jenis jahitan. Jahitan baby seam, iaitu jahitan kelim biasa. Tempoh untuk siap hanya mengambil masa sejam lebih. Waktu khusus yang sesuai untuk memakai, ia hanya kelihatan dipakai oleh warga tua. Contohnya petani, nelayan, peraih, tungkang penarik beca dan juga pesilat-pesilat pulut dalam majlis-majlis tertentu sahaja. Tempoh jangka hayat sehingga 15 tahun. Dan harga adalah RM12 sehelai. Desta. Mahkota desta berbulan dan mahkota pemeles, puteri sulung ataupun pangkat pertama Kelantan. Mahkota yang dipakai Sultan dan Permaisuri Kelantan mempunyai pelbagai rupa dan bentuk dan saiz serta mengikut kehendak, trend dan zaman. Di sini kita akan cuba perlihatkan hanya satu sahaja rupa mahkota putera dan puteri sulung atau pangkat pertama yang dipakai dalam upacara beradat tertentu sahaja. Mahkota putera dan puteri ini dipakai dalam satu set bersama binaan arca besar dari gabungan ukiran dan daun-daun kering yang diwarnakan warna cerah dan terang. Ia kemudian disusun berupa bersisik pada badan burung, petala indra atau kuda singa naga air, singa kerti yang diarak bertandu keliling dalam kota. Mahkota yang dipakai Tengku Yunus diceritakan secara ringkas oleh Mubin Shepherd dalam penerangan upacara perarakan burung petala indra, manakala Jane Krezina dalam kunjungan beliau ke negeri Kelantan telah mengambil fotonya kedua-duanya mahkota putera dan puteri ini pada tahun yang sama. Perarakan tersebut dijalankan pada tahun 1933 seperti di dalam infografi. Assalamualaikum, saya Karina Saini binti Muhammad Anwar, nombor matrik C21A2124.
saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis desta. Yang pertama itu desta setangan isih. Ia adalah seni lipatan desta yang dinamakan setangan isih dan banyak dipakai oleh rakyat biasa. Juga merupakan kostum wajib dalam persembahan Mak Yong. Seterusnya itu desta bulang hulu. Setiap perguruan silat mempunyai ciri-ciri perbezaan dari sudut ikatan kepala. Bulang hulu merupakan salah satu ikatan desta yang kerap dipakai oleh pesilat di negeri Kelantan. Bentuk asasnya amat ringkas dan bersesuaian dengan kelincahan dan ketangkasan pesilat. Selain itu, desta ketam budu. Ia dipakai oleh pembesar negeri Kelantan. Warna destanya hitam dengan bersulam benang emas. Desta ini dan desta lain seperti desta Panglima Raja dan Paduka Raja menutupi seluruh bahagian kepala. Ikatan jenis ini adalah asas kepada semua jenis ikatan desta di alam Melayu sejak beratus tahun dahulu. Bentuknya pula berupa layar sebuah perahu masyarakat Melayu. Desta budu itik. Desta jenis ini lazimnya dipakai oleh perguruan silat. Ia popular sewaktu zaman pemerintahan Sultan Tajuddin di Kedah dan turut menjadi pakaian orang-orang Kelantan dahulunya. Adalah difahamkan jenis desta ini diadaptasikan daripada ikatan kepala masyarakat Jawa sewaktu rawatan baginda ke sana. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, istilah tengkolok, desta dan setanja atau tanja adalah bersinonim selain yang diterangkan di atas. Perkataan tengkolok juga merujuk kepada kain tutup kepala atau selubung daripada sutera dan lain-lain yang dipakai oleh wanita. Pengertian tengkolok juga sebagai alas kepada wanita yang jarang digunakan hari ini. Akan tetapi, sesetengah pihak ada mengatakan bahawa tengkolok, desta dan tanja adalah berbeza dari segi kain atau ikatan walaupun sama kegunaannya. Yang mana tengkolok merupakan alas kepada buatan kain bermutu yang lilitannya berlapis tebal dan meruncing ke atas. Desta pula lilitannya seperti tengkolok, tetapi kainnya lebih ringan dan nipis. Tengkolok boleh dibuat dalam pelbagai jenis bentuk dengan jenis dan corak kain yang berbeza mengikut taraf sosial pemakaiannya. Nama am bagi bentuk tengkolok yang berbeza-beza itu ialah solet. Setiap solet tengkolok yang berbeza ini turut diberikan nama khas. Misalnya, tengkolok yang dipakai oleh Yang di-Pertua Agong dalam Majlis Istiadat Pertabalan sejak negara zaman kemerdekaan dikenali sebagai solet dendam tak sudah. Setiap Raja Melayu masing-masing memakai solet tengkolok yang khusus. Misalnya, Sultan Selangor memakai solet balon raja berwarna serba kuning emas ketika menghadiri Majlis Pertabalan atau keputeraan baginda. Adakah anda tahu terdapat 43 jenis tengkolok bagi Raja-Raja Melayu? Tetapi kita hanya tertumpukan kepada pemakaian tengkolok bagi orang-orang Kelantan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Selamat sejahtera, saya Rishika anak perempuan Jagannatha, nombor matrik C21A2417. Saya ingin membentangkan tentang semyuta. Pada masa kini, pemakaian semyuta amat jarang kelihatan terutama bagi generasi baru. Semyuta yang bermaksud pakaian kepala atau kain ikat pengikat kepala kaum lelaki bagi masyarakat Kelantan atau dengan lebih jelas lagi, ia merupakan pakaian lilit kepala bagi golongan bawahan atau rakyat biasa yang tinggal di kampung. Biasanya, kain semyuta menggunakan ikatan kain lepas, batik dan juga tuala. Seterusnya, busana diraja wanita Melayu era Sriwijaya kurun 7 hingga 13. Sebelum Sriwijaya di Semenanjung Melayu, terutama di bahagian Segenting Kera, utara dan pantai timur telah pun wujud sebuah kerajaan purba yang dikenali Langkasuka. Kerajaan ini mempunyai kebudayaan sama dengan kebudayaan Kemet. Langkasuka berasal mula dari pecahan Kedah kuno. Umumnya, busana yang dipakai adalah kain sarung dengan cara berkemban tanpa baju. Perempuan di kawasan ini juga memakai kain sarung melilit dada dan selendang serta sarung yang melilit bahagian pinggang hingga ke bawah seperti doti. Selepas Langkasuka, orang Melayu Semenanjung mula memasuki fasa imperial di mana kebudayaan Melayu menjadi lebih jelas, pakaian yang seragam dan meluas iaitu era Empayar Sriwijaya yang beribu kota di Palembang. Di Semenanjung, sebelah negeri Kelantan lama terdapat catatan Cina yang menceritakan awal abad ke-7, penduduk Kelantan ketika itu sudah pun pandai membuat kain sejenis secorak.
iaitu sejenis kain yang mempunyai satu warna sama ada merah tua atau biru tua, dan juga tentang pakaian raja yang memakai mahkota dan kain yang diikat dengan tali pada kurun ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ahmad Abdul Fahmi berhormati C21A 2239. Busana diraja silam wanita Melayu Kelantan era Cik Siti Wang Kembang 1 kurung ke-13 hingga 15. Pada kurung ke-13, pada era pasca Sriwijaya di Semenanjung Melayu terutama di negeri Kelantan silam wilayah Langkat Sukar. Wanita Kelantan memakai kain sarung melilit tubuh berkembang dengan kain sarung atau kain panjang melilit tubuh sehingga paras dada. Reka bentuk busana ini adalah standard untuk pakaian telah wujud pada era Langkat Sukar kuno. Melayu Sriwijaya Malaya dan Empayar Melayu Sriwijaya yang memiliki unsur Hindu dan Buddha pada era sebelum itu. Busana golongan istana memakai banyak perhiasan emas berbanding rakyat yang tidak dibenarkan memiliki emas kecuali mana-mana berwarna. Pada kurung itu juga terdapat catatan Cina mengenai pemakaian wanita Kelantan pada waktu Tamasya Perkahwinan dan sambutan ulang tahun yang memakai kain sarung kapas berwarna hitam dan tunik merah. Busana diraja era koloni hingga sekarang kurung ke-19 hingga 21. Pengukuhan Islam di Kelantan telah membawa perubahan besar pada corak pemakaian orang Melayu khususnya zaman Tunku Lemangsu 1896 hingga 1900. Telah mengadakan undang-undang baru supaya rakyat Kelantan memakai pakaian yang lebih sopan dan menutup aurat. Pada saat ini, fashion busana negeri Kelantan mula mencapai tahap sama dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Golongan diraja mula memilih untuk memakai baju kurung, baju kedah, baju bayi labu dan pendek, malah fashion barat juga tidak ketinggalan seperti busana diraja bergaya jenis barat. Manakala di majlis rasmi pula Sultanah Kelantan memakai jaket bertulis ayat suci. Pada era 50-an, fashion kutu baru menjadi trend di mana ia turut dipakai oleh kerabat-kerabat diraja selain itu buaya pendek. Hingga kini busana diraja Kelantan sudah bermoden dan ia masih berkembang mengikut peredaran fashion pada masa kini di mana ia direka khas untuk dimiliki satu raja sahaja eksklusif. Pada masa kini, busana diraja tidak lagi seragam dan tak lagi terikat dengan identiti bangsa untuk busana diraja seperti mana era sebelum ini. Sekian, terima kasih.